Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak murid cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini kita akan semak modul tingkatan 2 bagi topik teknologi hijau. Okey. Okey, kita akan tengok praktis objektif, ada 15 soalan. Okey, soalan pertama, pernyataan di bawah merujuk pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. B. Teknologi hijau. Ciri-ciri teknologi hijau yang paling efektif untuk meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar ialah 1. Cantik, menarik dan inovatif. Salah. Selamat dan mudah digunakan. Salah. 3. Kadar pembebasan gas rumah hijau rendah. Betul. 4. Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui. Jadi jawapannya C. 3 dan 4. Okey, soalan nombor 3. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pengenalan teknologi hijau? Jawapannya A. Pemanasan global. 4. Bagaimanakah amalan teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup? Okey, gariskan kualiti hidup manusia. 1. Kos hidup semakin meningkat. Salah. Udara dan kawasan persekitaran lebih bersih. Betul. Keselesaan dan keselamatan masyarakat meningkat. Betul. Menjamin bekalan barangan keperluan yang berterusan. Salah. Jadi jawapannya B. 2 dan 3. Antara yang berikut, yang manakah merupakan produk teknologi hijau? Okey, semua sedia maklum produk teknologi hijau ni adalah produk-produk yang lebih mengutamakan penggunaan tenaga sumber yang boleh diperbaharui. Contohnya 1. Sel solar dan 2. Baja kompos. A. 1 dan 2. Apakah persamaan ciri antara kedua-dua produk teknologi hijau di bawah? Nombor 1, kereta hybrid. Nombor 2, panel solar. Jawapannya D. Meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Okey, next soalan 7. Antara yang berikut, yang manakah kepentingan teknologi hijau dari segi ekonomi? Okey, ekonomi. Highlight ekonomi. 1. Meningkatkan nilai aset. 2. Mengurangkan kos operasi. Ini berkait rapat dengan negara, ekonomi negara. So, jawapannya 1 dan 2. A. Meningkatkan nilai aset dan mengurangkan kos operasi. Next, soalan 8. Apakah amalan teknologi hijau yang dapat mengurangkan penerokaan sumber alam di bawah? Okey, itu adalah gambar lombong petroleum. Pelantar minyak. Okey, jawapan yang betul adalah 1. Penggunaan kenderaan hybrid dapat menjimatkan petrol. Penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan awak daripada guna kenderaan sendiri. Betul. Nombor 3 dan nombor 4 salah. Menghalang aktiviti pelembungan dan menurunkan harga petrol dan diesel. Jadi jawapannya 1 dan 2. Antara yang berikut, yang manakah tenaga yang berasaskan sumber semula jadi? Sumber semula jadi ni maksudnya tenaga yang boleh diperbaharui, tenaga yang sedia ada. Jawapannya 1. Tenaga ombak. 2. Tenaga suria ataupun tenaga solar ataupun tenaga matahari. 1 dan 2 A. Antara yang berikut, yang manakah amalan berkonsepkan teknologi hijau? 1. Menggunakan LRT. 2. Penggunaan beg plastik. 3. Pembakaran terbuka. Dan 4. Amalan 5R. Jadi jawapannya D. 1 dan 4. Apakah amalan berkonsepkan teknologi hijau yang dapat menjimatkan tenaga? Amalan apa? Apa yang awak boleh pola untuk menjimatkan tenaga? Contohnya, rumah ada aircon, kita kurangkan penggunaan aircon. Jadi dapat menjimatkan tenaga elektrik. So, jawapannya D. Tetapkan suhu minimum penyaman udara. Soalan nombor 12. Apakah faktor yang menghalang amalan teknologi hijau di sesebuah negara? Jawapannya D. Kurang kemahiran dan kepakaran. Soalan 13. Apakah maksud produk biodegradasi? Okey, produk biodegradasi ni dia selalu melibatkan plastik, bekas minuman, bekas makanan atau lebih kepada plastik untuk awak bungkus makanan. Nya cepat terurai, cepat hancur. Okey?
So, jawapannya A. Produk yang dapat diuraikan secara semula jadi. Lebih cepat, lebih efisien. Okay, soalan nombor 14. Apakah kelebihan penggunaan produk berasaskan teknologi hijau? 1. Mengurangkan nilai harta. 2. Meningkatkan suhu udara. 3. Meningkatkan kualiti hidup. Dan 4. Selamat dan mesra pengguna. Jawapannya 3 dan 4. Meningkatkan kualiti hidup, selamat dan mesra pengguna. C. Antara yang berikut, yang manakah objektif dasar teknologi hijau? 1. Meningkatkan kadar penggunaan tenaga terma. 2. Meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau. 3. Memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. 4. Menggalakkan pertumbuhan sektor sokongan dalam telekomunikasi. Jadi jawapannya B, 2 dan 3. Meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau. Dan 3. Memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Okey, next kita pergi ke praktis subjektif. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soalan. Okey. Soalan yang pertama, isi tempat kosong untuk melengkapkan pernyataan tentang maksud teknologi hijau. Awak boleh dapat jawapan ni dalam buku teks muka surat 150. Teknologi hijau merujuk pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber. Nombor 2, jelaskan matlamat teknologi hijau yang diberikan. Dalam buku teks muka surat 150 juga. Matlamat teknologi hijau ada 4. A, B, C, D. A. Kualiti hidup untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan. B. Alam sekitar bagi mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. C. Ekonomi bagi menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. D. Ekosistem untuk melindungi ekosistem semula jadi. Maksudnya melindungi ekosistem semula jadi ni tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Okey, soalan 3. Jelaskan kriteria produk teknologi hijau dari segi aspek-aspek yang dinyatakan. Ada 4 aspek. Alam sekitar, teknologi, tenaga dan sosial. Okey, bagi alam sekitar. Meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Nombor 2. Kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah. B. Teknologi. 1. Mudah digunakan. 2. Reka bentuk produk berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. C. Tenaga. 1. Menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. 2. Penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. D. Yang terakhir adalah D. Sosial. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat. Okey, soalan 4. Tandakan betul pada ciri-ciri produk teknologi hijau. A. Sukar dan memerlukan masa untuk digunakan. Salah, sebab produk teknologi hijau semuanya memudahkan pengguna. B. Murah, mudah dan selamat digunakan. Betul. C. Penggunaan sumber bahan yang banyak dan tidak boleh diperbaharui. Salah, sebab teknologi hijau mengutamakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya, tenaga solar, tenaga ombak, biojisim dan sebagainya. D. Kadar pembebasan gas rumah hijau yang rendah. Betul. E. Produk yang berkualiti dan tahan lama. F. Menyediakan dan memelihara persekitaran yang sihat, bersih dan selamat. Betul. G. Mudah dibaiki atau dinaik taraf untuk memanjangkan kitaran hayatnya. Betul. H. Mengandungi bahan kimia yang toksik. Salah, sebab produk teknologi hijau semuanya selamat digunakan. Tidak memudaratkan. I. Mempunyai ciri-ciri penjimatan tenaga apabila tidak digunakan. Betul. J. Menggunakan sumber bahan api fosil. Salah. Sebab produk teknologi hijau, tadi dah cikgu bagi tahu, produk teknologi hijau mengutamakan bahan-bahan yang boleh diperbaharui. Okey. Soalan 5.
Nyatakan teras teknologi hijau pada huraian yang diberikan. Ekonomi, sosial, tenaga dan alam sekitar. A. Berupaya meningkatkan kualiti hidup yang lebih selesa, sihat, ceria dan selamat sosial. Efeknya kepada manusia, maksudnya sosial. B. Mengembangkan industri baharu yang berkonsepkan teknologi hijau. Apabila melibatkan industri, maksudnya ekonomi. C. Kualiti udara dan air yang meningkatkan serta persekitaran yang lebih baik, bersih dan sihat. Maksudnya bila melibatkan persekitaran. Udara, air itu semua alam sekitar. D. Meningkatkan kebergantungan kepada sumber tenaga alternatif yang mesra alam seperti angin, air, ombak dan suria. Itu adalah tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Soalan 6. Namakan contoh produk teknologi hijau yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. A. Kereta hybrid. B. Adalah gambar lampu LED. C. Adalah panel solar. C. Adalah gambar bas. Sama ada awak nak letak bas elektrik ataupun bas hidrogen. Dua-dua boleh. E. Beg plastik biodegradasi. Plastik yang mudah terurai. F. Bekas makanan mesra alam. Contohnya bekas makanan yang diperbuat daripada ubi. Antara negara yang dah mengamalkan pakai produk-produk macam ni, Jepun. 7. Nyatakan kepentingan teknologi hijau dari segi sosial. Okey. Kepentingan teknologi hijau dari segi sosial terbahagi kepada 5. A. Meningkatkan kualiti hidup. Okey, awak boleh rujuk muka surat 153. B. Meningkatkan keselesaan masyarakat. C. Meningkatkan kemudahan infrastruktur. D. Meningkatkan kualiti udara. Dan E. Mengurangkan peningkatan suhu. Okey, kita beralih pula ke soalan 8. Lengkapkan rajah di bawah dengan kepentingan teknologi hijau dari segi ekonomi dan alam sekitar. Okey, ini adalah peta iting. Rajah pohon. Okey. Kepentingan teknologi hijau lepas tu bahagi kepada 2, ekonomi dan alam sekitar. Okey, ekonomi. Mengurangkan kos operasi. Meningkatkan nilai aset dan keuntungan. C. Meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Manakala dari segi alam sekitar, mempromosikan kecekapan guna tenaga. B. Mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Dan C. Menggunakan sumber tenaga yang bersumberkan alam semula jadi. Okey, soalan 9. Cadangkan amalan-amalan berkonsepkan teknologi hijau. Boleh rujuk muka surat 156 hingga 158. Cadangkan amalan-amalan berkonsepkan teknologi hijau. A. Menggalakkan penggunaan produk hijau. B. Mengamalkan amalan 5R. Maksudnya amalan 5R adalah reduce, reuse, recycle, rethink, repair. Reuse, guna semula. Reduce, hasil semula. Recycle, guna semula. Repair, baiki. Rethink, fikir. C. Menggunakan pengangkutan awam yang mesra alam. Contohnya bas elektrik ataupun dekat Sarawak ada bas hidrogen yang disediakan oleh pihak SEDC. D. Mengamalkan penjimatan tenaga. Okey, mengamalkan penjimatan tenaga ni, awak kurangkan penggunaan elektrik dekat rumah. Misalnya, minimumkan penggunaan aircon. Kurangkan. Macam beli produk yang ada bintang. Makin banyak bintang, makin jimat tenaga. E. Menguruskan sumber air secara berhemah. Awak pakai air secara berhemah, sikit-sikit, sip membazir, okey? Contohnya mandi, mun awak rasa baldi dah penuh, awak tutup air supaya air sip melimpah ruah.
F. Penggunaan pencahayaan semula jadi. Okey, contohnya siang, tak payah buka lampu. Awak pakai je, buka je tingkap. Rumah boleh terang. Okey, yang macam ni cara untuk amalan-amalan berkonsepkan teknologi hijau. Okey, praktis yang terakhir. Praktis kebat. Okey, dekat sebelah tu ada gambar bumi dengan simbol kita semula. Teknologi hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. 1. Jelaskan situasi yang mempengaruhi pengenalan konsep teknologi hijau pada masa kini. Okey, salah satunya adalah peningkatan suhu dunia sehingga menyebabkan pemanasan global berlaku. 2. Kemerosotan kualiti hidup ini biasa akan berlaku kepada masyarakat dunia. C. Meningkatkan pencemaran alam sekitar. Contohnya pencemaran udara, pencemaran bunyi. Lepas ya banyak pencemaran berlaku. Pencemaran air, pencemaran sungai. Okey. 2. Pada pendapat anda, apakah masalah atau cabaran yang menggalakkan amalan teknologi hijau di sesebuah negara? A. Kos atau pembelanjaan yang tinggi memerlukan. Contohnya bagi tujuan penyelidikan. Okay. Sumber bahan bakar utama masih menggunakan tenaga fosil. Contohnya di Malaysia, pengangkutan dan kenderaan yang kita miliki masih menggunakan tenaga fosil. Kurangnya guna tenaga solar. Misal katanya tenaga kinetik. Macam hybrid apa semua tu masih kurang. Masih belum banyak kenderaan yang menggunakan tenaga-tenaga seperti itu. Kurang kesedaran tentang pentingnya teknologi hijau. Okey, macam mana nak menangani? Melalui kempen kesedaran. Kempen kesedaran tu haruslah dipergiatkan lagi. Perlu dilakukan lagi dengan lebih banyak bagi menyedarkan masyarakat. Okey, 3. Cadangkan langkah-langkah yang dapat menjayakan amalan teknologi hijau di negara kita. A. Meningkatkan kesedaran melalui kempen dan pendidikan. Okey, dekat Malaysia dah buat dah. Kempen Earth Hour. Selain daripada macam dekat sekolah ada buat aktiviti. Kempen penjimatan elektrik. Bila keluar je kelas, tutup lampu, tutup kipas. Okey, B. Pemerolehan teknologi hijau yang mudah. Okey, mudah. Kita di Malaysia ni masih mudah untuk dapatkan produk-produk yang berteknologi hijau. Misal kata kipas angin yang ada bintang, lampu LED, yang semua berteknologi hijau. Dan C. Penguatkuasaan undang-undang melalui akta-akta yang sedia ada. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1984. Okey, itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Diharap para pelajar boleh melengkapkan modul jika belum lengkap dan kalau sudah lengkap, semak, buat pembetulan. Okey, sekian, terima kasih.